Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada kali ini, saya akan menerangkan berkaitan keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Fokus kali ini adalah kepada fungsi penggunaan dan fungsi tabungan selepas cukai dan juga kelok penggunaan dan kelok tabungan selepas cukai. Sebelum tu, kita lihat dulu aliran pusingan pendapatan negara ekonomi 3 sektor. Dalam 3 sektor, terdapat isi rumah, firma dan kerajaan. Yang pertama, bayaran faktur. Isi rumah merupakan pemilik kepada faktur-faktur pengeluaran iaitu buruh, tanah, modal dan usahawan. Isi rumah akan menawarkan faktur pengeluaran tersebut kepada firma. Dan isi rumah akan mendapat bayaran ke atas faktur pengeluaran tersebut dalam bentuk upah, sewa, untung dan bunga. Firma memperolehi faktur-faktur pengeluaran dan akan menggunakan faktur pengeluaran tersebut untuk menghasilkan barang-barang dan perkhidmatan. Barang-barang dan perkhidmatan tersebut akan dibeli oleh isi rumah. Isi rumah memperolehi pendapatan. Pendapatan tersebut pertama akan digunakan untuk membeli barang-barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh firma, dan yang kedua akan disimpan ataupun membuat tabungan di institusi kewangan. Institusi kewangan akan memberi pinjaman kepada usahawan dan usahawan akan membuat pelaburan di dalam firma. Bagi kerajaan, ada setengah isi rumah bekerja dengan kerajaan, maka ia akan memperoleh pendapatan. Begitu juga kerajaan antaranya akan memberi subsidi iaitu bantuan kepada firma. Ia akan dapat mengurangkan kos pengeluaran firma. Jadi perbelanjaan kerajaan adalah aliran wang masuk ke dalam aliran pusingan pendapatan. Dan perbelanjaan kerajaan adalah suntikan dalam ekonomi 3 sektor. Isi rumah tadi memperoleh pendapatan, maka ia akan perlu untuk membayar cukai kepada kerajaan. Begitu juga firma memperoleh keuntungan, maka dia perlu membayar cukai keuntungan syarikat kepada kerajaan. Isi rumah dan firma membayar cukai kepada kerajaan, maka cukai adalah hasil bagi kerajaan dan kerajaan akan buat perbelanjaan. Cukai merupakan bocoran dalam ekonomi 3 sektor. Baiklah, itu berkaitan dengan aliran pusingan pendapatan negara ekonomi 3 sektor. Kita teruskan dengan konsep perbelanjaan kerajaan dan cukai, di mana dalam 3 sektor terdapat 2 komponen baru. Yang pertama adalah perbelanjaan kerajaan ataupun G, dan yang kedua adalah cukai, tax. Yang pertama, perbelanjaan kerajaan, ia melibatkan perbelanjaan ke atas firma dan isi rumah. Kerajaan akan membeli faktur pengeluaran dari isi rumah dan barang serta perkhidmatan dari firma. Ia akan menambahkan pendapatan kepada kedua-dua sektor tersebut, iaitu isi rumah dan firma. Perbelanjaan kerajaan merupakan suntikan dalam aliran pusingan pendapatan negara 3 sektor. Perbelanjaan kerajaan tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara dan nilainya dianggap tetap pada suatu jangka masa tertentu. Manakala bagi cukai, tax,
Cukai merupakan sumbangan wajib dari firma dan isi rumah kepada kerajaan, dan ia merupakan sebahagian hasil kerajaan. Cukai terbahagi kepada dua, iaitu cukai langsung dan cukai tak langsung, di mana cukai langsung dan cukai tak langsung boleh dibahagikan kepada dua jenis mengikut kadar cukai yang dikenakan, iaitu cukai tetap dan cukai berkadar. Bagi analisis ekonomi tiga sektor, cukai yang terlibat adalah cukai tetap ataupun cukai sekaligus ataupun disebut juga cukai lump sum, iaitu cukai yang tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Dan cukai adalah bocoran dalam aliran pusingan pendapatan negara tiga sektor. Baiklah, kita akan teruskan dengan membincangkan kesan cukai terhadap penggunaan dan tabungan. Jadual di bawah menunjukkan jumlah pendapatan negara, penggunaan dan tabungan. Jadi kita akan lihat kesan cukai terhadap penggunaan dan tabungan. Cukai diandaikan 10. Jadi kita tahu cukai sekaligus ataupun cukai tetap tidak dipengaruhi oleh pendapatan negara. Jadi ia sama pada pelbagai tingkat pendapatan negara. Dalam tiga sektor, Y tidak sama dengan YD, di mana YD adalah Y tolak T. So, ini adalah perbezaan di antara dua sektor dan tiga sektor. Jadi kita lihat kesan cukai terhadap penggunaan selepas cukai. Jadi daripada jadual, kita dapati fungsi penggunaan adalah C sama dengan 50 tambah 0.75 YD. Maka kita masukkan 50 tambah 0.75 Y tolak T, di mana YD sama dengan Y tolak T. Jadi 50 tambah 0.5 tergantikan Y dengan pendapatan 200 juta ditolak dengan cukai adalah 10 juta. Maka kita selesaikan, kita dapat 50 tambah 150, di mana 0.75 darab dengan 200 ditolak dengan 7.5, iaitu 0.75 darab 10. Maka penggunaan selepas termasuk cukai adalah 192.5. Itu juga kita cari untuk yang seterusnya bagi pendapatan negara 400, 600 dan 800 juta. Jadi kita dapati cukai akan menyebabkan penggunaan akan berkurang. Bagi tabungan selepas cukai, fungsi tabungan adalah S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD. S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y tolak T. Jadi S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y, iaitu pendapatan 200 ditolak dengan cukai 10. Jadi S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 darab dengan 200, kita dapat 50. Tolak dengan 2.5, iaitu 0.25 darab 10. Maka tabungan selepas cukai dikenakan adalah negatif 2.5. Maka pada pendapatan negara 200 juta, tabungan adalah negatif 2.5 juta. Maka kita cari untuk pendapatan yang lain 400, 600 dan 800 juta. Jadi kita dapati cukai juga akan menyebabkan tabungan semakin berkurang. Kita teruskan dengan bagaimana untuk membentuk fungsi penggunaan dan fungsi tabungan selepas cukai. Jadi fungsi penggunaan iaitu C sama dengan 50 tambah 0.75 YD.
Jadi fungsi ini merupakan fungsi penggunaan sebelum cukai. Jadi C sama dengan 50 tambah 0.75 Y ditolak dengan T. Jadi C sama dengan 50 tambah 0.75 Y ditolak dengan T adalah 10 juta tadi. Jadi C sama dengan 50 tambah 0.75 Y tolak dengan 7.5. Macam mana dapat 0.75 darab 10. Jadi kita dapat CT atau fungsi penggunaan selepas cukai adalah 42.5 tambah 0.75 Y. Di mana selepas cukai hanya tinggal Y sahaja. Kalau sebelum cukai dia YD, selepas cukai Y sahaja. Manakala bagi fungsi tabungan, jadi S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD adalah fungsi tabungan sebelum cukai. Jadi S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y tolak T. Di S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y tolak dengan, kita kembang tadi 0.25 Y tolak 10 iaitu Y tolak T. Jadi S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y tolak dengan 2.5 iaitu 0.25 darab 10. Jadi fungsi tabungan selepas cukai adalah negatif 52.5 tambah dengan 0.25 Y. Jadi sama seperti mana fungsi penggunaan selepas cukai dah tak ada YD, hanya tinggal Y sahaja. Okey, seterusnya kita tengok dari segi keluk. Pasal menegak fungsi penggunaan ataupun fungsi menegak adalah penggunaan RM juta. Pasal mendatar adalah pendapatan negara RM juta. Kita buat keluk 45 darjah iaitu Y sama dengan C. Dan keluk penggunaan sebelum cukai iaitu C sama dengan 50 tambah 0.75 YD. Jadi sebelum cukai dia YD. Jadi 50. So dipaksa penggunaan adalah 50. Jadi pada persalingan tersebut Y sama dengan C, pendapatan adalah 200. Bagi keluk tabungan, pasti menegak adalah tabungan RM juta. Pasti mendatar pendapatan negara berada di antara kawasan untuk positif dan negatif. Kita buat keluk tabungan mencerung ke atas dari kiri ke kanan, iaitu S sama dengan negatif 50 tambah 0.25 YD. So negatif 50, di mana kita dapat pendapatan juga adalah 200 juta. Okay, ini adalah keluk penggunaan dan tabungan sebelum cukai. Okay, jadi kita tahu fungsi penggunaan selepas cukai adalah CT sama dengan 42.5 tambah 0.75 Y. Di mana 42.5 adalah lebih rendah berbanding dengan 50. Jadi keluk berada di bawah, iaitu CT sama dengan 42.5 tambah 0.75 Y. So penggunaan adalah 42.5. Jadi pendapatan negara tak tahu, jadi kita kena kira. Y sama dengan CT. Y sama dengan 42.5 tambah 0.75 Y. Jadi kita selesaikan Y tolak 0.5 Y sama dengan 42.5. Jadi Y sama dengan 42.5 bahagi 0.25. Kita dapat pendapatan adalah 170 juta. Atau kalau kita tak faham lagi, kita ikutlah formula tadi, Y sama dengan CT. Kita selesaikan. Ataupun kalau dah faham, kita ambil je 42.5, kita bahagi dengan MPS. MPS berapa? 0.25. Maka kita juga akan dapat 170 juta.
Okey, dan seterusnya untuk kelok tabungan selepas cukai. Fungsi tabungan selepas cukai ST sama dengan negatif 52.5 tambah 0.25 Y. Jadi kita tengok nombor dia negatif 52.5. So dia akan berada di bawah lagi daripada negatif 50. Jadi kita buat kelok tabungan yang mencerung ke atas di kiri kanan. Jadi ST sama dengan negatif 52.5 tambah 0.25 Y. Jadi negatif 52.5 pada paksi tabungan. Jadi berapa nilai pendapatan di situ? Sama ST sama dengan negatif 50 tambah 0.25 Y. Kita selesaikan dengan tingkat S sama 0. So kita selesaikan, kita dapat Y sama dengan 210 juta. Okey, jadi lengkap untuk kelok bagi fungsi penggunaan atau kelok penggunaan dan tabungan selepas cukai. Okey, ada satu lagi yang benda penting kita perlu tahu. Cukai lump sum tadi atau cukai sekaligus, cukai tetap, ini hanya mengubah penggunaan autonomi. Iaitu penggunaan autonomi sebelum cukai 50 selepas cukai 42.5. Jadi dia mengubah atau mengurangkan penggunaan autonomi. Tetapi tidak mengubah B iaitu MPC ataupun kecerunan. Masih lagi 0.75. Dan cukai lump sum ini atau cukai sekaligus ini menyebabkan semakin banyak tabungan terpaksa digunakan. Jadi selesai penerangan mengenai fungsi penggunaan dan fungsi tabungan sebelum dan selepas cukai. Itu juga berkaitan kelok penggunaan dan kelok tabungan sebelum dan selepas cukai. Seterusnya nanti akan dibincangkan berkaitan keseimbangan pendapatan negara 3 sektor. Semoga video ini dapat membantu pelajar untuk memahami berkaitan penggunaan, tabungan, fungsi penggunaan dan fungsi tabungan serta kelok penggunaan dan kelok penggunaan sebelum dan selepas cukai. Sekian, terima kasih.